khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Oke, kita mulakan pelajaran hadis malam ini, yaitu hadis yang ke 922. Babnya bab syuf'ah. Syuf'ah 922. Syuf'ah bukan sufa'an lainnya. Ini syuf'ah. Baik, boleh letak nota dulu bab syuf'ah ni, dia punya pengertiannya. Syuf'ah ialah hak orang yang bersekutu dengan orang lain untuk membeli bahagian dari rumah yang dimiliki bersama atau tanah yang dimiliki bersama. Itu di pengertian syuf'ah. Jadi kalau kita sebut syuf'ah aja kita tak faham. Kita kena cari pengertian dia. Okey, boleh mulakan. Siapa nak baca dulu? Satu lagi, 923. Baik, catatkan ya 922 dengan 923. Hadis sah. Matan syuf'ah atau pemborongan itu ada pada tiap-tiap sesuatu. Dalam braket tanah, kampung, kebun, rumah, barang dagangan, hamba dan sebagainya. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey, berbalik kepada hadis yang 922. Maksudnya, dua orang atau dua pihak yang memiliki rumah atau tanah bersama-sama dan tidak ada batas-batas pemisah dalam pemilikan tanah atau rumah itu, maka mereka mempunyai hak syuf'ah. Tetapi apabila telah jelas batas-batas tanah yang dimiliki oleh dua orang ataupun dua pihak, maka masing-masing tidak mempunyai hak syuf'ah. Itu macam kita lah, tanah adik-beradik belum ada lagi pembahagian, tetap syuf'ah. Tapi kalau dah dibagi masing-masing, maka tak ada syuf'ah lagi.
Mana itu bagian kau lah, kerjakanlah kau punya. Macam tu lah. Ya. Tapi kalau belum dibagi, itu disebut sebagai syuf'ah di sini. Ya. Artinya, kalau dia nak menjual, bahagian dia tak dapat. Ya, sebab kena persetujuan semua. Ya. Begitu juga seandainya ya, dia nak menjual, contoh, bahagian dia kena maklum kepada sekutunya. Mana kalau ada beradik lah, dia kena maklum kepada adik-beradik dulu, ada tak adik-beradik yang nak beli. Dalam bahagian tu lah. Jadi itu disebut sebagai syuf'ah. Hadis yang 923 ini ialah dua orang atau dua pihak yang bersekutu dalam memiliki tanah atau rumah. Tidak halal menawarkan bahagiannya kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada teman sekutunya. Jadi macam itulah dia punya cara. Ya. Jadi dia tak boleh sewenang-wenang dia jual pada orang lain tanpa memberitahu sekutunya. Jadi sama juga dalam kisah kita punya rumah. Kalau kita nak jual rumah kita, mana kita kena maklum kepada adik-beradik kita, mana tahu dia nak beli. Kemudian kita tak ada kita tawarkan kepada jiran kita, mana tak beli. Jangan kita ketepikan mereka, sebab tiba-tiba dijual dengan orang lain, rupanya jiran sebelah mengidam. Memang dia mengharapkan kalau dapat beli sebelah dia. Macam itulah. Jadi dalam hal ini maknanya Islam nak menjaga jangan terguris saudara. Jangan terguris hati saudaranya. Macam itulah. Baik 9231A ada pula. 9231A boleh teruskan tadi siapa baca? Pat baca terus. Dan pada riwayat Tahawi, Rasulullah SAW menunjukkan adanya Tuhan pada hari yang sesuai itu dan hari-hari orang-orang berkali. Itu samakan sekali dengan hukum tadi. 923A tambah lagi satu macam tu. Baik, sekarang ni kita 924. Siapa nak baca silakan. Tamam. Okay. 925 dia sekali. Ya. Kisah. Okey, 924 dengan 925. 924 dengan 925 hadis sah. Matan, tetangga lebih berhak mendapat penawaran rumah yang akan kita jual hukum sebagai satu ketentuan. Itu hukum bagi 924 dan 925. Jadi baik, kita balik semula kepada 924. Apa maksudnya? Seorang yang hendak menjual rumah atau tanahnya lebih utama ditawarkan kepada tetangga dekatnya, baik tetangga yang bersebelahan rumah atau tetangga yang sebelahan perkarangan. Dalam hadis yang ke-925 tadi,
Bermaksud seorang tetangga apabila hendak menjual rumah atau perkarangannya, maka tetangga dekatnya lebih berhak untuk ditawari lebih dahulu daripada orang lain. Nah, jadi itu yang saya maksudkan tadi. Maknanya, jiran ni sudah senang dengan kita. Contohlah, dah senang dengan kita. Dan ya mungkin lebih daripada, menganggap lebih daripada saudara. Jadi, ya, bila kita nak jual rumah, ya, kalau seandainya adik-beradik, tentulah lebih afdal, lebih utama. Ya, kalau ada adik-beradik kita, contohnya yang nak beli, maka jiran pun tak rasa tekilan sebab ya adik-beradik kita dianggap macam keluarga kita. Sebab dia dah rapat dengan kita. Ya, kemudian yang beli pula daripada kalangan keluarga kita. Jadi jiran dia tidak merasa janggal. Ya. Tetapi seandainya dijual pada bangsa lain, contohnya, dan bangsa itu tidak disenangi olehnya, jadi dia terpaksa menanggung dia jiran yang tidak disenangi seumur hidup. Jadi tak seronok bagi dia duduk di rumah tu. Ya, jadi kalau seandainya, kalau seandainya ya, adik-beradik kita atau yang terdekat dengan kita ni, pertalian darah kita tak ada yang nak beli, maka kita kena maklum kepada jiran. Jiran penting sebelum kita offer pada yang lain. Mana jiran? Jiran penting. Jadi bagi tahu dengan jiran, mungkin ya dia ingin nak beli untuk anak dia ke, contohlah. Ya. Jadi ini satu ya perkara yang baik dan boleh memanjangkan tali persaudaraan. Ya, terkadang jiran ini walaupun kita dah tinggalkan lama, ke mana-mana kita pergi pun, terkadang kita teringat jiran lama kita. Macam tu. Ya. Jadi diibaratkan sebagai lebih daripada saudara kita. Kita ingat dia. Kalau kita datang pun daripada jauh, kadang kita nak ziarah jiran kita. Macam tu. Ya. Ini keistimewaan pengajaran dalam Islam. Ya. Lagi hadis 926, siapa nak baca? Silakan. Boleh baca Ustaz ya? Okey, sila. Okey. Ya. Jadi maksud di sini ya, kita lebih pentingkan kepada jiran Islam lah. Dimaksudnya ya. Sebab jiran Islam ni kan diibaratkan sebagai apa? Satu tubuh kepada kita. Kalau dia sakit, kita terasa sakit, kan? Macam tu. Ya. Okey, sila. Ya, sikot tu maknanya kepercayaan ya. Hadis 926, hadis sah. Matan dia, tetangga yang gaib harus diberi tempoh untuk penawaran rumah yang akan dijual. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Maksud daripada hadis 926, seorang tetangga lebih berhak dari orang lain dalam tawar-menawar atau membeli rumah atau perkarangan. Tetangga yang hendak perkarangan, tetangganya yang hendak dijual. Apabila jalannya satu dengan jalan menuju rumah atau
karangan tetangganya yang berdekatan. Tetapi apabila tetangga yang berdekatan itu sedang dalam perjalanan atau dia pergi jauh, ya, dan belum balik, maka hak memberinya ditangguhkan sampai dia balik atau pulang ke rumah. Jadi dipahamkan begini. Ya, sekarang ini kita sudah tawarkan ya kepada kerabat kita. Nampaknya kerabat kita masing-masing tak suka, tak minat nak duduk kawasan tu. Jadi tak minat. Pada masa itu kita ya balik kepada jiran kita atau tetangga kita. Kebetulan tetangga kita ni dia sedang berpergian ya atau musafir lah. Katanya dalam 2 minggu dia akan balik atau sebulan dia akan balik. Ya, tak apa. Kalau kita boleh ya hubungi, kita hubungi. Kalau tak, kita tunggulah dia balik dengan tujuan untuk menawarkan kepadanya. Itu ya adalah jalan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya. Sampai macam itulah keadaan dia. Sampai kita, ya, kalau dia pergi sebulan contohnya musafir ke luar negara, ya, kita pun ya, boleh tunggu dia balik. Nak berbincang pasal ya kita nak tawarkan rumah kat dia. Kalau dia dah menolak, ya barulah kita offer pada yang luar. Ya. Tak nak tahu. Itulah gunanya belajar hadis. Terkadang ketika itu saya kadang pelik juga. Orang ni ada yang belajar Quran, dia suka Quran. Tapi hadis tak suka. Padahal hadis ni tak pernah ditempuh pun. Banyak perkara hadis tak pernah ditempuh. Ya? Tak nak belajar hadis. Itu kadang kita pun pelik juga. Ya. Maknanya pada dia orang. Ya. Maknanya ya. Betul. Ya. Maknanya mungkin ya jiran kebun tu dia pun kalau dapat sebelah ni, macam tu dah ada angan-angan macam tu lah kan. Bagus sangat kan. Jadi dah berangan-angan dah. Ya. Kemudian kita tawarkan, lagi suka dia. Ini ya dia punya hati Islam namanya. Sama. Misalnya kita dalam satu Ya, betul. Maknanya yang ada kerabat dengan kita tu, maknanya ada beradik lah contoh. Jadi kita kena tawarkan kat dia dulu. Sebab mungkin ialah biasa tanah pusaka atau tanah warisan daripada orang tuanya. Ya, semua anak ada nama kat situ kan, dan ada bahagian masing-masing. Kemungkinan ada abang ke adik kita tu yang dia nak beli. Ya, jadi tak lari ke mana lah. Kalau kita dah mati tak boleh lah. Kita hanya boleh cakap, tapi bukan jadi satu wajib. Bukan jadi syarat. Kita bolehlah berpesan macam tu. Tapi ya hak kita memang bukan hak kita lagi lah, hak waris lah maknanya kan. Kita dah mati. Hak waris. Wasiat lain. Yang dikatakan wasiat itu kalau seandainya
kita nak wakafkan untuk diri kita. Itu baru jadi wasiat. Ya, tapi yang macam tadi itu hanya satu pesanan. Macam wasiat jugalah, tapi pesanan yang tidak masuk hukum. Tak, anak-anak misalnya kata, ingat tak pesan mak ayah, jangan jual. Kalau dia nak dengar tu dengarlah. Tapi kalau dia hak dia nak jual juga, nak buat apa? Kita tak ada dosa. Kita hanya pesan saja. Bukan hak orang tua lagi. Yang wasiat tu macam kita nak wakafkan tu hak kita. Hak kita nak wakafkan. Itu lain. Ya. Oh tak. Yang tu tak. Ya. Kalau buat masjid tu maknanya ya tak mesti kita hak boleh kalau nak, tapi tidak masuk dalam hukum lah. Menawarkan tu boleh lah. Ada tak yang nak membangunkan sama masjid ni? Itu tak apa kalau nak tawarkan macam tu, tapi itu tak masuk hukum lah. Okey, sama. Okey, kita teruskan lagi hadis 927 Siapa nak baca? Okey, catatkan hadis 927, hadis lemah. Matan, pemborongan. Hadis tu darjat tadi lemah ya. Lemah. Kemudian matan isi kandungan ya. Isi kandungan hadis tu matan ya. Pemborongan apabila sudah lewat waktunya. Maka pemilik bebas menawarkan kepada orang lain. Ini kandungan hadis lemah. Ya, ini kandungan hadis lemah. Jadi sekarang ni hukum. Hukum sebab harus ada pengumuman lebih dahulu. Ya, kerana hadis ini dikatakan sebagai hadis lemah. Ya, dia kata kalau dah habis tempoh maka bebaslah pemilik itu menawarkan kepada orang lain. Jadi kerana hadis ini lemah, maka hukum akan terjadi sebab harus ada pengumuman. Artinya diumumkan dahulu kepada orang yang membeli ataupun orang yang sudah tempah tadilah. Jadi engkau punya tempoh sekarang ni, esok dah habis. Engkau nak tak barang ni? Besok dah habis dah. Kalau tak nak, saya tawarkan pada orang lain. Macam itulah. Kena maklumkanlah. Manalah tahu orang yang membeli ni terlupa tarikh. Terlupa tarikh itu. Jadi kita mengingatkan dia. Besok ataupun 2 hari depan ni dah habis dah. Contohnya dah habis dah tempoh. Engkau nak atau tak barang ni? Macam itulah soalan kita.
nak atau tak? Kalau tak, saya akan tawarkan kepada orang lain. Sebab tempoh dah habis 2 hari ni. Ataupun esok. Nah, itu adalah cantik. Sekurang-kurangnya apa? Dalam Islam, kita tak yang menguris hati saudara kita. Lah, kenapa kau bagi pada orang lain? Dah terjadi macam tu. Lah, kenapa kau bagi pada orang lain? Kau tak bagi tu, aku terlupa. Betul-betul saya terlupa. Macam tu. Kan? Kesian, kan? Terguris juga hati dia. Tak apalah, misal kata, tak apalah. Saya nampaknya tak dapatlah nak ambil lah barang tu. Ya. Bolehlah kalau nak tawarkan pada orang lain. Maknanya, memang kita nak ambil tapi kos tak cukup. Macam itulah, kos tak cukup. Jadi kita cakaplah terus terang. Macam tu. Itu cantik lah. Cara macam tu. Inilah kisah mengenai tentang syufa'ah. Baik, sekarang ni kita masuk satu tajuk baru ya. Nama dia Babul Qiradi. Babul Qiradi. Qirat. Disebut Qirat. Baik, boleh letak pengertian ya. Pengertian dulu. Qirat ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembahagian tugas seorang memberikan modal dan yang lain menjalankan atau memusingkan modal tersebut dengan syarat untungnya dibagi dua. Untungnya dibagi dua. Okey, sekarang kita masuk hadis 928 dengan tajuk Qirat. Apa nak baca? Dari Suhaib. Okey, silakan. Dari Suhaib bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, itu perkara akan berkat padanya, yang itu bertempo dan beristirahat dan berkumpul dengan kalian buat imam bukan buat dan salat. Dibuatkannya oleh Ibnu Majah dan Okey. Kita punya hadis 928 ni dikatakan hadis lemah. 928 hadis lemah. Matan membolehkan memberi modal kepada orang lain. Hukum sebab mubah. Maknanya walaupun hadis ini lemah, tapi dalam segi hukum harus. Mubah tu mana harus, boleh. Kita bagi modal pada orang untuk dijalankan, berniaga dan sebagainya. Nanti untung dibagi dua atau untung dibagi tiga. Itu maknanya tak ada salahnya. Itu mubah, harus. Walaupun hadis itu darjatnya dhaif ataupun lemah. Kalau kita tengok dalam maksud hadis ini, hadis lemah ni, ada 3 hal katanya yang diberikan berkah oleh Allah. Dan Allah akan memberikan berkah dalam usahanya itu. Yaitu orang yang mau jual barang dengan meminjamkan
kepada pembelinya. Kepada pembelinya. Katanya di situ berkah. Yang kedua, orang yang mencampurkan gandum dengan gandum lain untuk dibuat makanan sendiri. Gandum campur gandum lain. Buat makanan sendiri. Ketiga, orang yang melakukan kerjasama dalam bentuk kirot, iaitu seorang memberi modal dan yang lain menjalankan modalnya, dan kemudian untungnya dibagi dua. Ya, di situ ada berkah. Tapi kita tak bolehlah 100% nak percaya ya dengan kedudukan kesemua cerita ni di do'if ni. Ya, tapi kita kerana tajuk di kirot, maka kita ambil yang kirot saja. Maknanya ada keberkatan dalam seseorang yang memberi modal kepada orang yang tak ada modal. Ya, jadi kita dah membantu dia. Kita bagi dia modal, dia jalankan. Dia tak ada modal. Di situ kita boleh ambil lah pengajaran di situ. Hukumnya mubah. InsyaAllah di situ ada keberkatan. Tapi yang lain tu, ya kita tak boleh nak terima pula 100% gandum campur gandum, ya untuk makan sendiri, ya berkat. Itu hadis-hadis dhaif macam tu kita tak boleh nak jadikan sebagai satu dalil. Kita ambil satu je lah mengenai tentang kirot itu. Baik, 929. Tak pun nak baca bab ni tak banyak ya. 929. Silakan. Dari Hakim bin Hizam, Okey, kita catatkan 929 hadis sah. Hadis sah. Matan, boleh mengadakan sesuatu syarat. Boleh mengadakan sesuatu syarat terhadap orang yang diberi modal. Hukum mubah. Baik, ya. Kalau ikutkan hadis tadi tu yang di atas, bukan sabda Rasulullah tapi dari kalangan sahabat Hakim bin Hizam. Dia mensyaratkan. Bukan dari Nabi. Tapi hadis ini bukanlah hadis dhaif. Tapi hadis ini jalannya adalah sah. Artinya, kesimpulan daripada hadis itu macam mana yang kita tulis dalam matan. Mana kita punya modal, kita bagi syarat pada orang yang nak menjalankan modal kita. Kalau ikutkan pada hadis di atas, syarat-syarat itu boleh merugikan modal tadi atau menghabiskan modal tadi. Contohnya dia kata jangan beli barang bernyawa, sebab barang bernyawa ni risiko dia tinggi. Kalau mati habis. Yang kedua dia katakan jangan kamu gunakan untuk usaha di laut. Sebab itu sukar untuk selamat. Contohnya. Yang ketiga, jangan bawa barang ini dalam perjalanan banjir. Mungkin juga boleh tak selamat. Jadi oleh itu syarat-syarat yang dikatakan ini, mengikut hadis ini, kalau engkau juga gunakan
ya, atau melanggar syarat ini, engkau tanggung modalku. Jadi artinya tak ada salah. Kalau seseorang itu memberi modal dan memberi syarat, ya kemungkinan syarat-syarat itu ya boleh mengembalikan keuntungan. Ya. Okey, kita teruskan. Ini pun 929A ya. Ada A pula sini ya. Okey, silakan. Saya nak baca. Al-Muwatta. Muwatta. Hmm. 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 Baik, catatkan hadis yang akhir dalam bab ini iaitu 929A. Hadis sah. Matan, pemberi modal boleh mengambil keuntungan. Pemberi modal boleh mengambil keuntungan dari hasil modalnya itu. Hukum mubah. Dalam hadis ini dimaksudkan Utsman. Ya, Utsman pernah memberi modal kepada datuknya Yakub dengan syarat keuntungan yang diperoleh dari jual beli dengan modalnya itu dibagi dua. Itu tidak ada salahnya lah sebab dia yang mengeluarkan modal. Ya. Tidak ada salahnya. Baik ya, kita habis tajuk tu sebab tajuk pendek-pendek apa ni isinya pendek-pendek ya tentang kisah Qirat ya. Dan sekarang ni ya tajuk baru lagi namanya Babul Musaqati wal Ijarati. Babul Musaqati wal Ijarati. Bab musaqah. Bab musaqah dan ijarah. Baik, buat pengertian dulu. Satu musaqah. Musaqah ya, pengertiannya memberikan sawah atau ladang untuk dipajakkan pada orang lain dengan syarat hasilnya dibagi dua atau sesuai dengan perjanjiannya. Ini musaqah ya. Nombor dua, ijarah. Pengertian dia. Mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu atau menyewa sesuatu untuk dipergunakan dalam kerja. Itu makna ijarah.
Baik, sekarang ni kita tengok pada hadis 930. Okey, boleh baca? Itu adalah bahawasanya Rasulullah SAW telah melakukan muamalah kepada penduduk Khaybar dengan separuh hasil yang oleh dari buah atau biji bijian beberapa kali. Okey. 930 hadis sah. 930 hadis sah. Matan boleh bermuamalah iaitu kerjasama dengan orang lain tentang tanaman-tanaman dengan syarat hasilnya dibagi dua. Hukum mubah. Baik, cerita ini maksudnya yang dibaca tadi ialah Rasulullah telah menyerahkan tanahnya yang ada di Khaybar untuk diusahakan oleh penduduk Khaybar dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Inilah mengenai tentang musaqah, cerita musaqah ni. Jadi Rasul pernah menyerahkan tanah itu untuk penduduk Khaybar, dan penduduk Khaybar usahakan tanah itu dengan syarat hasilnya dibagi dua. Ini hukum yang macam ni dikatakan harus, boleh. Kita pun boleh lakukan macam tu kalau kita tak mampu nak mengusahakan, kita bagi orang usahakan. Hasilnya adalah dibagi dua. Satu hadis lagi kena baca sebab dia ada A. Sambung yang baca tadi. Dan pada satu riwayat bagi keduanya, mereka minta kepadanya supaya ia biarkan mereka padanya dengan syarat bahawa mereka akan bercakap dan itu dengan mendapat separuh dari buah-buahnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kami biarkan kamu padanya menurut syarat itu selama kami berjanji. Maka mereka tetap padanya umur-umur keluarkan mereka dan padanya. Maksud daripada hadis ni, Nabi pernah memberikan pengusaha tanah, pengusaha tanah Khaybar kepada penduduk Khaybar, dan baginda kemudian membagikan dua hasil penuaian dari tanah tersebut dengan pengusahanya. Tetapi kemudian penduduk Khaybar diusir dari tempat itu oleh Umar bin Al-Khattab. Hadis yang 930B. Ada bersambung lagi. Teruskan. Dan bagi Muslim bahawasanya Rasulullah SAW beri kepada Yahudi Khaybar sebuah rumah Khaybar dan tanah-tanahnya dengan berbiasa mereka akan kumpulkannya dengan undang-undang dari buah mereka separuh daripada buahnya. Jadi hadis 930B ini maksudnya orang yang mengusahakan sawah atau ladang orang lain dan dengan modal pengusahanya, maka pemilik tanah sawah boleh mendapatkan separuh dari hasil tanamannya atau sesuai dengan perjanjiannya. Macam sekarang ni kita lihat sawah-sawah baik di Tanjung Karang ke di Negeri Sembilan ni, yang punya tanah, yang punya sawah dah tak mampu dah.
golongan ini masing-masing dah tua-tua. Anak-anak tak minat ya nak mengerjakan sawah. Jadi ya apa yang perlu dibuat ya? Mereka ya sewakan ya sawah-sawah itu ya disewakan. Jadi pada masa itu adalah syaratnya. Ya, syaratnya ya dibagi 2 ataupun dibagi 3. Ya, itu terpulanglah pada perjanjian. Tapi yang saya tahu macam di Tanjung Karang tu ya, mereka bagi ya 3 ya. 1 untuk tuan tanah, 2 untuk pengusaha. Pengusaha itu ya mensyaratkan ya 2 untuk dia, 1 ialah ya untuk urusan keperluan. Contoh misal kata keperluan untuk ya, baja dia, bajak dia ya. Jadi itu dikatakan dibagi 3. Jadi 2 untuk pengusaha, bukan yang tuan tanah. Tuan tanah dapat 1 je. Dia tak ada modal, tak keluarkan modal. Itu bergantunglah pada syarat. Dan kita juga boleh memberikan perjanjian itu kepada yang bukan Islam contohnya. Macam Nabi pernah memberikan kepada Yahudi Khaybar untuk mengusahakan, dan mereka kena keluarkan modal sendiri. Kemudian ya hasilnya dibagi 2. Itu syarat ya. Itu tidak ada salahnya ya. Kalau kita berikan kepada yang bukan Islam untuk mengusahakan dengan syarat-syarat perjanjian demikian ya. Okey, sampai situ dulu. Yang ni pun panjang lagi ya. Sebagai pembukaannya lah bab ya musyaqah dan ijarah ya. Jadi mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama, insya-Allah.